doyan udah luruh. Lebih baik cepat pergi sulung. Lambat sikit kau mendapat kabur. Kalau tidur jawabnya tinggal pokok. Duit doyan yang tua nak ke Mekah. Yang muda kata nak menikah. Musim doyan banyak saudara mara. Bila nebak seekor tak nampak muka. Agama doyan dah berbunga. Emak kita minang anak dara. Anak dara bodoh. Teman jumpa di padang Tenggala. Kata drama sakit jatuh cinta. Sakit lagi bila jatuh tangga. Kata drama cinta itu buta. Nasib baik teman tak meraba-raba. Bila musim doyan drama mula bangkit. Jangan silap sikit, nanti drama tengkit. Kalau musim doyan ramai berani nampak. Apa drama nak heran, saman boleh bayar. Agama doyan udah luruh. Lebih baik cepat pergi sulung. Lambat sikit kau mendapat kabur. Kalau tidur jawabnya tinggal pokok. Duit doyan yang tua nak ke Mekah. Yang muda kata nak menikah. Musim doyan banyak saudara mara. Bila nebak seekor tak nampak muka. Weh, penuh orang kampung bila musim doyan. Apa gila kau mah? Doyan nak luruh. Tolong cepat. Apa baik kau mah timpa dia doyan tumbuk kau mah. Bila musim doyan ema mula bangkit. Jangan silap sikit, nanti dema tengkit. Kalau musim Assalamualaikum dan pagi untuk semua. Kita mulakan dengan kemeriahan lagu bertemakan durian pada Mr. Oz yang moga dalam kenangan yang cukup indah. Dan kami memulakan satu hari ini yang cantik, 1 Zulkaidah telah pun bermula. Ya. Dan bertemakan kami bertiga, Fajri Raya, saya Sofia Nur Solihatun dan juga Hanif Miswan. Ya, betul. Hari ini 23 Jun 2020 dan seperti yang telah pun kita pertontonkan start tadi, ini adalah hari di mana kita akan bercerita mengenai keenakan durian, kepelbagaian musim durian. Sofia, kenapa senyum ni? Memang awak Tak makan? antara peminat yang kurang tega lah. Saya memang peminat durian asalnya dulu. Tetapi bila dah lanjut dewasa ni semakin kurang perasaan suka kat durian tu. Mungkin sebab panas kot dan sebagainya. Tapi anda berdua memang peminat tegar durian ni. Kategori hantu jugalah. Kategori. Kami bergaduh tau untuk dapat bersiaran pada pagi ni. Oh, serius lah. Memang Memperjuangkan hak saya untuk perjuangkan. Memperjuangkan hak. Sebab di Malaysia hari ni sebab ni tahun ke-3 Sofia Kedua. Fitri dah lama. Memang tiap-tiap tahun akan ada satu hari untuk kita sempena musim durian ni lah kan. Dan saya tak pernah terlepas setiap tahun tersebut. Memang awak akan berebut. Apa saja. Kalau boleh tendang siapa yang bersiaran pada hari itu, saya akan tendang. Ya, sebab durian yang dibawa bukanlah, minta maaf saya kalau gunakan istilah ni, bukanlah durian yang tak berkualiti. Okey. Ataupun setengah orang kejam istilah dipanggil durian yang cikai. Tapi yang dibawa ni durian yang telah pun dikaji, durian yang melalui proses R&D yang cukup hebat. Rasanya memang itulah dia. Rasanya boleh buat buku lah. Tapi satu yang saya tak faham kenapa, mungkin saya ini seorang pemakan durian yang orang kata newbie lah, masih baru kan. Tapi kenapa macam banyak jenis, antara jenis-jenis tu lain harganya, macam kata blackthorn ataupun duri hitam ya, lagi paling mahal di pasaran. Itu antara yang A++ lah. Berdasarkan pengalaman anda berdua ni, kenapa macam tu? Ya, sebab macam juga kita buangkan si lemak bukan, mesti ada perbezaan dari segi kuahnya, sambalnya, dan setiap buah tu dari segi krimnya, kelembakannya berbeza. Ada juga yang ada after effect.
After effect seperti Aftertaste lah maksudnya. Jadi ada rasa macam pahit-pahit sikit ataupun manis ya. Kemudian saiznya Petri ni kalau menggambarkan sesuatu dia memang terasa sampai sebab sekarang. itu memerlukan Dah artikulasi lapar untuk dah menjelaskan sekarang. tu kan. Jadi memang saya pernah beli juga macam sikit je tapi dalam dapat 4-15 harga sampai RM65. Ya. okay. Mungkin dari segi kualitinya dan juga saya pernah mengada-ngada keluar negara nampak durian kan di Eropah, cuba beli harganya lebih kurang RM400. Tetapi tidak ada rasa yang menarik. Hanya kalau siapa nak tahu itu durian bolehlah, tapi kita dah sebagai orang dah biasa di iklim begini nak makan durian. Inilah kelebihan kita ya. Di Malaysia antara pengeluar yang terhebat durian. Betul. Dengar tak? Tapi betul dia antara perbezaan dia juga adalah ketebalan biji dia tu. Ada yang biji kecil dan isinya banyak kan, isinya tebal. Ada yang bijinya besar, isinya hanya sikit saja. Itu yang membuat antara perbezaan lah jenis-jenis. Saya kena tambah pengalaman lah macam ni. Banyak. Awak kena cuba banyak lah selepas ni. Saya paksa nak saya makan. Paksa? Yang mana satu? Semua, tapi yang paling suka yang baby lah. Okey. Sebab ini kan buah negara kita kan. Kena ceritakan kepada kawan macam mana rasa dia. Tapi yang sedihnya anak saya hanya makan durian king, musang king je. Okeylah tu. Yang kampung tak makan. Itulah dia. Lah. Ya Allah, dugaan betul. XO ke kahwin semua tak ada. Dia pilih musang king saja. Musang, raja musang je yang dimakan. Dia tahu tak harganya berapa tu? Kualitinya? Dia sebab kesedapannya lah semata-mata. Tapi bila kita menyimpan dalam peti sejuk, hanya raja musang yang tak berbau. Okey. Yang saya baru Jadi tahu ni. sebab tu dinobatkan sebagai raja. Raja. Jangan tanya kenapa musang pula. Tak apa, saya banyak lagi soalan nak tanya anda berdua dan juga pakar-pakar yang kita akan bawakan hari ini. Hari ini selepas kita masuk Hari Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Hari ke-14 dan pastinya kita melihat banyak kedai-kedai yang dibuka, kedai durian dan sebagainya yang mungkin menyenangkan kita semua untuk menikmati buah King of Fruits ini, Raja Buah-buahan ini. Ya. Dan banyak sekali pengumuman yang telah dilakukan. Kita jangan lupa kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Betul. Tapi fasa pemulihan dan ini genap 2 minggu pada hari ini. Kita masih ada lagi sehingga 31 Julai. Betul. Lebih kurang sebulan lebih jugalah untuk kita melalui fasa ini dan juga perlu diikuti setiap perkembangan yang berlaku pada kes status terbaru COVID-19 di Malaysia. Tapi alhamdulillah semalam hanya 15 kes sahaja dan 2 daripada kes tersebut adalah kes import dan kes tempatan, 13 penularan tetapi kesemuanya bukan warga negara dan hanya kes yang aktif 289 sahaja daripada total jumlah keseluruhan 8,587 kes. Jadi kita masih lagi di dalam perjuangan untuk berdepan dengan COVID-19 ini. Jadi perlu juga kita berjaga-jaga dan berwaspada. Kita masih ada sehingga Ogos untuk kita muktamadkan apa yang akan berlaku selepas ini. Sebab ini kita memberi kelonggaran lah dalam jumlah yang terhad. Mungkin ada yang nak terlibat dengan acara live events. Kedua-dua pakar acara nak berteater, penganjuran teater. Tapi saya yakin bisa kata kalau ada event sekalipun, acara sekalipun, tak mungkin orang akan buat persiapan dalam masa yang seminggu 2 ini. Ia memerlukan masa yang panjang. Jadi harap bersabar. SOP perlu dijaga. Sabar ya Fitri Yahya. Mungkin kos dia akan meningkat sebab mungkin dalam dewan tu ada separuh saja. Adakah kos kalian juga akan meningkat? Boleh dibincang. Dalam pertimbangan. Tapi bola boleh cerita. Bola sepatutnya dijadual pada bulan 9 tapi mungkin ada kabar gembira boleh berlangsung pada bulan Ogos. Jadi pada sekarang ini banyak pasukan telah dinasihatkan untuk mula berlatih. Tapi jumlah perlawanan dikurangkanlah. Jumlah perlawanan akan dikurangkan, format akan diubah tetapi sepatutnya bulan 9 berkemungkinan besar boleh dijadualkan pada bulan 8. Jadi kita doa elok-elok. Doa baik-baik supaya semuanya boleh dipermudahkan insya-Allah. Baik, kita sudah bingkisan ingin ditampilkan kepada anda semua. Ini berkenaan dengan tinjauan wartawan kami Johari Abu Bakar untuk meninjau kedai durian di sekitar Kelana Jaya, melihat kemeriahan musim Raja Buah ini dan sambutan orang ramai walaupun kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang berlangsung sehingga penghujung bulan Ogos ini. Johari, silakan. Musim durian datang lagi. Pada Jumaat lalu bertempat di hadapan Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya telah diadakan jualan durian sambil makan percuma. Menurut Fairul Rosli, peniaga berasal dari Petaling Jaya, lebih 2,000 kilogram durian yang dibawa dari Kampung Sempene, Batu Korau, Perak. Jualan bermula jam 8 pagi, diadakan khusus untuk ahli karya dan penduduk setempat yang tinggal berhampiran masjid. Makan sini kita tak cas. Makan selagi mampu makan.
Selagi mampu makan lah. Yang nak bawa balik lah, itulah cas. Setakat ni kita bagi lah. Tak perlu beli, tak payah bayar. Sedekah lah. Ia memberi peluang kepada orang ramai membeli durian kampung sambil menikmati keenakan Raja Buah. Best. Macam di 24. Isi dia sedap. Ia secara tidak langsung juga dapat mendekatkan mereka dengan masjid. Durian yang dibawa pulang dijual dengan harga RM14 sekilogram. So, kita pun dapat tengok buah tu elok ke tak elok kan. Dan harga dia pun tak mahal lah, okey. Untuk yang kali ni kita bawa satu lori bondet 3 tan penuh. Dan setakat ni dah separuh, dah selesai lah. Rezeki siapa yang dapat makan, yang bawa balik lah. Jualan durian sambil bersedekah ini amat digalakkan di samping dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk di kawasan kejiranan. Boleh lap sikit tepi tu. Durian menyatukan rakyat Malaysia. Itu yang boleh saya katakan lah. Menyatukan. Itu perkataan yang daripada cukup sukan, sesuai. durian juga menyatukan kita. Wow. Baik, kita ada banyak lagi pengisian berkenaan dengan durian hari ini. Tapi sebelum tu kita akan lihat dulu apakah yang tertera di akhbar utama. Kita mulakan dulu dengan berita harian. Betul, dan ini antara yang menjadi tumpuan juga kerana esok secara rasminya sesi persekolahan untuk SPM tingkatan 5 dan tingkatan 6 STPM akan dibuka secara berperingkat. Dan ini ada satu kajian dilakukan di muka hadapan berita harian, pembelajaran dan pengajaran PNP pasca COVID-19, majoriti guru pilih kaedah bersemuka. Dan kajian pandemik pasca penjarakan sosial pasca COVID-19 yang dijalankan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (UTP) bersama 100 pakar pendidikan mendapati 93% guru memilih kaedah pembelajaran bersemuka sebagai pilihan utama PNP. Sebagai persediaan warga pendidik menjalani kebiasaan baru pasca COVID-19, kajian itu mencadangkan 4 kaedah pedagogi PNP yang boleh dipraktikkan dan boleh dibaca di halaman kedua 4 kaedah tersebut, dan pastinya ianya bakal menjadi satu pengajian di dalam pasca yang baru inilah. Antaranya adalah kaedah ni boleh dijadikan pilihan untuk mengajar murid mengikut subjek bersesuaian. Ada topik dilakukan secara segera, ada juga dibuat menerusi offline. Antara yang turut diperkatakan juga adalah berkenaan dengan kaedah PNP secara atas talian yang boleh dilakukan secara langsung menerusi beberapa aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Skype dan panggilan video. Sementara kaedah tak segera dan offline pula katanya ialah model PNP yang dibuat secara rakaman video serta pemberian tugasan tertentu kepada murid tanpa perlu hadir sekolah. Jadi ini yang menjadi antara topik perbincangan. Saya juga pernah mengikuti satu webinar mereka, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada satu kaedah yang dibentangkan yang perlu diliputi secara berbezalah di antara sekolah di bandar dan juga sekolah di pedalaman. Jadi memang sangat-sangat halus dan juga penelitian mereka perlu dilakukan secara berbeza juga. Sebab di bandar mungkin approach-nya lain, pendekatannya lain. Di pedalaman juga pendekatannya perlu berbeza. Pastinya pendekatan guru itu perlu dirancangkan lagi untuk melihat apakah sebenarnya yang lebih sesuai untuk dipraktikkan kepada pelajar-pelajar dan sebagainya. Saya akan teruskan dengan perkongsian di New Straits Times. Seperti mana anda lihat di akhbar yang pertama ini, Lights, Camera, Action. Cinemas, theatres and live event spaces can reopen from July 1st but must adhere to social distancing rules and SOPs, as well as public and private pools can also reopen but not water theme parks. Meetings, conferences and seminars can resume from the same day. Dan lanjutannya di halaman kedua dan ketiga dikatakan di sini, the cinemas and swimming pools will be allowed to reopen while the annual general meetings can be organised with strict standard operating procedures in place to avert overcrowding and ensure safety of the people. Jadi dikatakan di sini panggung wayang, kolam renang dan juga anjuran acara live events boleh dibuka dan dimulakan bermula 1 Julai ini. Pastinya apa yang perlu ditelitikan adalah SOP yang perlu dijaga, jarak sosial dan antara lain juga rekod kemasukan dan nombor pengunjung yang tidak melebihi 250 orang pada satu masa, dan ini juga terpulang pada kapasiti kawasan itu ataupun dewan yang dipilih. Pastikan yang walaupun macam mana pun kita ingin ramaikan orang, tetapi SOP adalah nombor 1 dan perlu dijaga. Dan pastinya dikongsikan juga antara mereka yang berada dalam industri perfilman ataupun teater dan
bangun wayang ini cukup gembira kerana ini pastinya masa yang telah pun dinantikan setelah sekian lama. Kami berharap agar anda semua boleh masih menikmati mungkin kelonggaran ini, tetapi juga ingat yang kita masih dalam keadaan berjaga-jaga dan menjaga SOP kita pada setiap masa. Ini dalam keadaan resam baharulah di semua industri sekalipun. Pastinya kita perlu melalui satu perkara ini kerana kehidupan perlu diteruskan. Betul. Segala urusan ekonomi juga perlu kita buka dan di dalam masa yang sama kita mengamalkan segala SOP yang ditetapkan. Okey, berkenaan dengan teknologi ini salah satu cara teknologi ini disalahgunakan di muka hadapan Harian Metro ni, hantar dari Singapura ke Johor menggunakan drone dadah rentas selat. Drone kini digunakan sebagai transporter untuk menyeludup dadah antara sempadan Malaysia Singapura berikutan larangan rentas negara kerana COVID-19. Walaupun jumlah dadah di bawah dadah kecil, namun dipercayai dibuat berulang kali bagi mengelak diketahui atau disyaki pengendara dadah akan berpura-pura menerbangkan drone ini di kawasan tumpuan orang ramai beriadah. Teknologi yang digunakan juga membolehkan pesawat itu mendarat di lokasi tertentu yang ditetapkan melalui sistem kedudukan global GPS sebelum kembali ke lokasi asal. Dan ini dimuatkan secara eksklusif di laman kedua, tetapi taktik dua lelaki Singapura diketuai oleh namanya adalah Boy Setan, rentas negara, bekal barang terlarang terbongkar. Penggunaan drone taktik terbaru penyelundupan tersebut atau transporter antara sempadan Malaysia Singapura terbongkar, dan ini menurut Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata lelaki berusia 40 tahun itu masih di Johor Bahru dan sudah berada di negara ini sejak 3 bulan lalu. Jadi suspek masih lagi diburu selepas dipercayai membuat penghantaran dadah menggunakan drone dari bandaraya ini ke Singapura baru-baru ini. Okay, jadi ini seperti yang saya katakan di awal tadilah salah satu contoh teknologi yang disalahgunakan, dimanfaatkan ketika perintah PKP ini. Dan pastinya itu satu jenayah yang cukup berat, bukan sahaja mengedar dadah tapi juga ini dikategorikan sebagai jenayah antarabangsa. Dan pastinya banyak SOP dan juga prosedur yang perlu kita telitikan. Semoga anda dalam keadaan yang lebih bersedia untuk melalui hari-hari yang akan datang dalam kita melalui PKPP selepas ini. Baik. Okey, ini kita nak kembali ke episod durian. Tapi kali ini ada pertandingan di antara dua jejaka F ini. Fazli dan Petri, pertembungan jejaka lama dan juga jejaka baru di MSI. Dan pastinya kita akan melihat mereka bertanding untuk mengadakan pertandingan antara mereka. Teka jenis durian yang ada di sana, berjayakah mereka? Mari kita saksikan. Dia main rambut dah. Dan kita nak cari udara yang damai, kita nak seronok-seronok yang berbahagia, tapi pada masa mematuhi peraturan baru. Dan kami sendiri berada di tempat yang sangat mendamaikan hijauan semua. Apa tempat ni? Okey, sekarang ni kita berada dekat G2G Garden Hall Maib Sedang. Dan sebenarnya kita orang datang kat sini bukan sahaja kita orang nak menikmati pemandangan-pemandangan yang ada kat sini, tapi dengan ceritanya kita kat sini kita nak makan durian. Okey, memang ada bau durian. Kemudian saya dengar ada bunyi burung, bunyi kambing, tempat yang sangat praktikal untuk keluarga dan juga untuk pencinta durian lah pastinya. Betul. Selain pada mungkin kita dapat menikmati buah-buahan tempatan kat sini, kita juga dapat menyaksikan ada ternakan-ternakan kan. Jadi sesuai lah kalau anda kata nak bawa sisi keluarga datang kat sini pun boleh juga. Ruangnya luas dan yang paling penting pandai ke kopi durian. Itulah dengan ceritanya kita ada cabaran. Cabaran ni kopi durian saya ingat cabaran makan durian dia kena kopi durian. Tapi takutlah juga. Kita nantikan yang menarik di G2G. Sekarang kita dah tadi secara seimbang selalu kan dah tahu apa jenis duriannya. Sekarang ni rasa dapat tak kita menekanya? Tadi awal-awal kata cabaran kopi durian tak edit lah. Tak jadi. Tak edit. 4 biji durian, 4 jenis yang berbeza. 3 dari utara, 1 dari selatan. Rasa dia kuning, rasa dia pahit. Dia kuning, kuning rasa pahit. Ingat tadi, ini favourite Cik Amidun. Durian semua rasa sama. Ada pahit kan? Tengok pangkal dia, duri dia macam mana, kalau kenal. So kita kenal daripada bentuk duri dia, pangsa dia dengan tangkai. Tu beza dia. Saya teka lah. Miskin. Betul. Okey, buah seterusnya. Bentuk dia panjang, tangkai dia panjang kurus. Buah dia Bayu. Allah. Lemak manis. Lemak manis, saya ingat. Betul. Inilah udang merah.
Apa tadi? Ha? Haula. Holo. Belum cuba, belum rasa dah tahu. Holo. Yeah, holo. Ni apa? Jenis apa dah? Tegak belum? Belum. Tunggu utara je. Oh, dia ada rasa macam masam-masam sikit. Mana dia masam? Tak, ni kat ujung-ujung. Dia macam ada gas sikit. Ni. Dia nama haiwan. Udang. Udang merah. Di sini ada dua. Sini ada udang galah, udang merah. Oh, dia merah. Udang merah Tiru. Yang last one. Oh, ni buah selatan. Pago. Yang ini lemak manis. Color oren. D13. Okey. Sama. Sama. So, keputusan Sana ni. Betul? D13. kita ada pengunjung sesi menabur. Memandangkan dua-dua jejak ketampanan yang sangat bijaksana. Ya. So, tiada pemenang. Keputusan adalah seri. Oh, seri. So, dua-dua boleh makan durian. Okey. Tolong habiskan. Tolong habiskan eh. Okey. Dia bekerja hebat. Ya. Okey, giliran abang pula. Tujuh kan? Sedap betul. Itu dia terkenang kelazatan durian. Tapi kita akan berbincang secara ilmiah selepas ini. Kita berkongsi tentang penyelidikan dan pembangunan durian tempatan yang mana kita ada reputasi yang baik ya. Dijual contohnya macam di China dengan mendapat sambutan yang cukup luar biasa. Baik, kita akan berbincang dengan tetamu kita pada hari ini. Saya perkenalkan Profesor Severe Geospecialist Dr. Abdul Rashid Muhammad Sharif, Chartered Engineer. Seorang profesor di Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, dan Dr. Syairul Izan Ramli yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian UPM. Terima kasih banyak. Baik, tadi itulah kita bawakan juga gambaran tentang kelazatan durian tempatan ini. Mungkin sebagai permulaannya dapat Prof ceritakan bagaimana perkembangan, sebab R&D lah satu perkara yang sangat kritikal ya, sangat penting untuk membawa produk itu ke hadapan. Jadi di Malaysia ini macam mana dengan durian? Pendidikan yang kita lakukan bagaimana perkembangan kita? Ya, terima kasihlah kerana jemput kami ya. So, di Malaysia sekarang ni kita dapati durian makin popular, kita dah lihat pemasaran antarabangsanya pun makin hebat. Tapi daripada segi penyelidikannya agak ketinggalan. Agak ketinggalan. Sebabnya durian telah diusahakan secara persendirian, secara kecil-kecilan. Sejak kebelakangan ini baru dijadikan secara perladangan dan mendapat perhatian. So daripada segi ni kiranya kalau kita rancakkan lagi lah penyelidikan durian ni, contohnya diberikan grant ataupun dana-dana penyelidikan dan dikerjasama dengan ladang dan industri, insya-Allah kita dapat memantapkan lagi kedudukan kita dalam sebagai pelopor dalam bidang durian ni. Ya, tadi bila sebut tentang sedikit ketinggalan itu, apa faktor yang menyebabkan kita ketinggalan? Mungkin dari segi infrastrukturnya ataupun apa yang kita perlukan, Doktor? Okey, secara amnya pembiakan dan penyelidikan dan pembangunan durian agak ketinggalan. Ini kerana durian ni merupakan tanaman saka dan dia memerlukan jangka masa yang amat panjang untuk dan memerlukan beberapa kitaran pembiakan yang panjang. So kebanyakan penyelidikan dan pengembangan pertanian untuk varieti durian lebih tertumpu kepada kaedah asexual ataupun kita panggil pembiakan secara tampang. Itu dia. Jadi saya tengok dalam satu dokumentari di mana bukan hanya menggunakan biji tapi juga ada yang menggunakan dahan cantuman. Yes. Ya, okey. Jadi evolusinya macam mana revolusinya, Prof? Mungkinkah selepas ini ada perubahan? Seperti tadi masa yang panjang diperlukan ya. Kalau R&D pun kena tunggu. Paling cepat durian berbuah berapa tahun? 5-6 tahun. Teknologi boleh memendekkan. Dengan penggunaan teknologi genetik and also precision farming, mungkin kita boleh mempercepatkan lagi dan meningkatkan lagi
kualiti durian dan produktiviti durian tempatan. Prof, bila sebut tentang kualiti, maksudnya hybrid ke atau apa yang akan melonjak lagi dia punya kualiti tu? Ya. So macam ni, saya daripada bidang teknologi dan kejuruteraan ya. So kita dalam bidang precision farming. Jadi saya punya sumbangan dan saya punya penyelidikan sebelum ni dalam bidang tu ya. Kalau yang crop science ya, Dr. Izan lah yang bahagiannya ya. Jadi bagi yang kita nampaklah ya, petani-petani kita di Malaysia ni dia tanam durian dan dibajakan secara sama rata, secara pukal. Contohnya di studio ni, kalau seorang kameraman, dia pening kepala. Minta Panadol. Kalau ada Panadol, bagi dia. Tapi kalau kita bagi semua orang macam mana? So, kalau saya bagi pada Dr. Izan, tentu dia kata saya tidak mau. Tapi kalau pokok durian, dia tidak boleh kata begitu. Pokok durian tidak boleh bercakap. Kalau dia bercakap, dia boleh kata, saya baja cukup, jangan letak lagi. Tapi di Malaysia, amalannya begitu. Dipukul rata semuanya. So sekarang ni dengan teknologi baru seperti precision farming, pertanian jitu, kita boleh bagi had yang diperlukan. Contohnya nitrogen, fosforus, fosfat. Yang seperlunya saja diberikan. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang. Itu antara kebaikan kita bagi teknologi precision farming yang kita boleh gunakan dalam ladang durian. Ada mungkin kerjasama antarabangsa, Prof? Ya. Kalau kita merujuk, kalau kita ni ketinggalan, jadi negara mana yang lebih advance dalam hal ini? So kalau dalam bidang pertanian jitu ya, yang mula-mula sekali yang mulakan di Malaysia tu Universiti Putra Malaysia. Itu bermula di Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian sendiri. Dengan kerjasama dulu asalnya kita ambil pakar-pakar daripada Amerika Syarikat, daripada England, daripada New Zealand. Kita adakan satu persidangan, conference kita panggil Smart Farming ya. Dan dalam conference tu kita dapat kepakaran ni daripada luar negara dan kita peluburkan di sini dan kita kembangkan di sini. So hari ini antara negara yang memang ada mulakan penyelidikan yang mantap juga dalam penyelidikan precision farming itu Malaysia. Ya. Doktor, mungkin ada ceritakan sikit pengalaman mungkin kerjasama dengan individu yang selama ini dah biasa ya bernama secara tradisional mungkin. Jadi apa mungkin dapatan daripada kajian dilakukan? Ya. Okey. Di Fakulti Pertanian UPM secara khususnya lah. Okey. Kami juga telah menjalankan penyelidikan dan pengembangan untuk mengeluarkan varieti durian. Kita boleh bahagikan kepada dua strategi basically. Okey, kita ada strategi jangka masa panjang dan kita ada strategi jangka masa pendek. Okey. Untuk jangka masa panjang kita lebih kajian lebih tertumpu kepada pengeluaran klon durian. Okey. Secara kaedah tampang ataupun secara kaedah asexual. Dan untuk strategi jangka masa panjang pula kita lebih menumpukan kajian kepada pengeluaran varieti baru menerusi kaedah kacukan ataupun hybrid tadi. Baik. Nanti kita akan sama berbincang lagi, banyak lagi soalannya. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk berbincang tentang di sebalik R&D durian selepas ini di ABCI. Koma, royan dah berbunga. Mak kita minang anak dara. Anak dara boten. Teman jumpa di padang Tenggala. Kata drama, sakit jatuh cinta. Sakit lagi bila jatuh tangga. Kata drama, cinta itu buta. Nasib baik teman tak meraba-raba. Koma, doyan udah luruh. Lebih baik cepat pergi sulung. Lambat sikit, koma dapat abung.
tinggal pokok. Duit royan yang tua nak ke Mekah. Yang muda kata nak menikah. Musim royan banyak saudara mara. Bila negara cekor tak nampak muka. Weh, penuh orang kampung bila musim royan. Pergi lekat kau mah. Royan nak luruh. Tolong cepat. Baik kau mah timpa dia royan tumbuh kau mah. Bila musim royan, memoleh bengkel. Itu dia lagu yang penuh memori di sebalik kisah durian ya, yang muda nak menikah, yang tua nak ke Mekah. Tapi tahun ni tak dapat kita menunaikan haji kerana COVID-19. Baik, dah kembali bercerita durian dan kita masih lagi bersama untuk anda yang baru bersama kami bersama dengan Profesor Severe Just Specialist Dr. Abdul Rashid, Muhammad Syarif Chartered Engineer dan juga Dr. Syarul Izan Ramli. Baik, tadi kita tengok ada peta penyakit durian. Ya. Jadi apa yang dia maksudkan dengan peta ini? Silakan Prof. Ya. Peta ini dibuat oleh seorang pelajar UPM, Tan Chai Hee. Ini antara peta yang mula sekali dalam bidang durian untuk penyakit. Digunakannya alat GPS yang dapat terima kedudukan sesuatu pokok. Dengan dipetakan setiap pokok dan keadaan pokok itu, dia keluar hasilkan peta ini melalui sistem durian GIS. Okay. Dengan peta ini kita dapat tahu kat mana penyakit yang berpenyakit. Contohnya dalam peta ini warna merah itu berpenyakit, yang hijaunya tidak. Jadi kita dapat aplikasikan racun ataupun kimia yang sewajarnya di sana ya. Boleh kita tengok slide berikutnya? Dihasilkan juga. Next slide. Kita dapat tengok slide yang berikutnya. Ya. Okey. Ini adalah peta grade rumput ya. Di kawasan kebun kadang-kadang ada tempat yang rumputnya tinggi macam lalang, kadang-kadang ada ular dan sebagainya di sana. Dan ada juga tempat yang kita dah bagi kontrak ya. Jadi bila kerja dah siap, kita boleh masukkan maklumat ni dalam satu sistem informasi GIS dan kita boleh buat jadual untuk bayaran kontraktor. Juga kalau pekerja kita kat kawasan-kawasan yang tempat yang tinggi rumputnya, dia boleh ambil langkah untuk berjaga-jaga. Next slide. Ya, sebab ini bertumpu kepada skala yang besar ya. Ya. Okey. Ini tak juga. Ini tanah ni sebenarnya ada sejarahnya. Pelajar ni Tan Chai Hee ni datang jumpa saya 20 tahun sudah. Okey. Dia datang bilik saya, dia kata ayah saya ada kebun durian. Saya nak buat satu GIS, sistem komputer ni untuk kebun ayah saya. Ya. Yang Puan Syarah ajar dalam kelas tu satellite lah, remote sensing lah. Macam mana saya boleh aplikasikan? Itu antara permulaan ya, di mana projek ini dimulakan dan kita dapat juga hasilkan sini. Contohnya berbagai peta. Contohnya peta kerangga berbisa. Biasanya orang akademik jarang buat kerja begini, tapi bila dapat maklumat balas daripada pengguna sebenar ya, pelajar kejuruteraan tu, jadi kita dapat hasilkan peta kerangga ni. Kita tahu di mana kerangga yang paling berbisa, yang mana kurang berbisa. Jadi bila pekerja pergi ke sesuatu kawasan tu, dia tahu kawasan yang merah tu harus lebih berhati-hati ataupun boleh diberikan semburan racun. Next slide please. Okey, sekali lagi kita kongsikan ilmu. Ya. Berikutnya, kita zaman sekarang ni kita tadi cerita pasal drone ya. Ada yang drone yang disalahgunakan dibawa sedadah ke Singapura. Tapi dalam pertanian kita gunakan drone dengan cermat sekali, dengan baik sekali ya. Kita gunakan drone di sini untuk tujuannya untuk dapatkan pantulan cahaya daripada daun yang dapat memberikan kita maklumat sama ada pokok itu sihat atau sakit. Wow. Sekarang ni waktu biasanya kita terpaksa jalan pokok ke pokok. Tapi dengan teknologi ini yang kita boleh peroleh daripada drone ataupun daripada satelit, dan kita boleh bagi treatment yang sesuai pada pokok tu. Dan lebih-lebih lagi dalam zaman COVID-19 ni, ada peringkat awal PKP, pekerja ada yang takut nak pergi kat ladang. Tapi kalau dengan teknologi seperti ini, kita boleh buatkan penerbangan drone dan kita boleh siasat keadaan ladang kita. Kita juga ada video kan, boleh mainkan video drone tu. Baik, sambil kita menantikan video berkenaan, nak tunjukkan kepada doktor. Okey, kita memperjuangkan tentang pembiakbakaan ya. Jadi setakat mana kemajuan telah pun kita capai dan halangan serta cabaran yang ditempuhi. Okey, dari sudut pembiakbakaan, sebenarnya evolusi yang pesat telah berlaku dalam bidang genetik dan genom pertanian, membolehkan tanaman ini dipilih secara genetik. Dengan menggunakan penanda DNA
ataupun kita panggil molecular markers untuk membantu pembiak baka ataupun kita panggil plant breeder ni untuk menghasilkan variety dan untuk memilih variety untuk dibawa ke dalam program pembiak baka AIN. Ini berbeza dengan konvensional, dengan teknik konvensional yang hanya pemilihan dilakukan apabila mereka nampak ciri-ciri itu berdasarkan ciri-ciri morfologi tanaman tersebut, and then baru dia pilih dan dibuat pembiak baka AIN. So daripada segi ini kita boleh boleh mempercepatkan lagi lah proses pembiak baka AIN, especially untuk durian yang kita tahu memerlukan jangka masa yang lama tadi. Ya, jadi Prof yakin kita mampu, tadilah saya sebut tentang ketinggalan kan. Sekarang ini dengan adanya pelbagai sumber teknologi dan juga dana, kita akan mampu melangkah ke depan yang lebih sukses, Prof? Ya, salah satu teknologi yang kita tengok itu drone ya. Boleh kita tengok video drone itu sekejap? Okey, kalau dapat kita mainkan, ada sikit technical, Prof. Okay. Kalau tidak begini, drone tu dapat maklumat yang kita boleh gunakan untuk pengurusan kebun. Dan drone ni juga bantu kita sebab kita boleh kurangkan tenaga pekerja. Macam sebagai kita maklum ya, tenaga pekerja luar negara ramai di Malaysia dan kita perlu buat satu strategi ya. Dan sistem seperti drone, sistem pengautomatan ya, automation, sistem robotik adalah ini sudah sesuai untuk kita mula gunakan dalam kebun-kebun dan ladang kita. Bila kita gunakan ini, kita akan membantu rakyat kita yang menjadi petani ini untuk menjadi lebih maju dalam teknologi. Mereka akan diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi daripada tahap yang ada sekarang ini. So, penggunaan automation, robotik dalam pertanian, contohnya sekarangnya dah ada kereta yang tak ada driver. Kalau kita ada traktor ya, tanpa driver, boleh buat kerja di ladang. Kan boleh kalau besok hari boleh buat pungutan buah dan sebagainya. Kita akan kurangkan penggunaan tenaga asing dan ia akan bantu kita ke arah ke depan. Itu dia. Terima kasih ucapkan kepada tetamu kita yang memberikan buah fikiran dan juga perkembangan teknologi durian. Nampak macam senang tapi ada kecanggihan di sebaliknya. Profesor Severe Jet Specialist Dr. Abdul Rashid Muhammad Sharif, satu engineer, dan juga Dr. Serul Izan Ramli yang berkongsi pengalaman. Moga-moga ada sinar lebih banyak pengusaha durian akan dapat kita tampilkan di masa hadapan. Baik, itu juga nak berkongsi ini tentang durian. Wartawan Safwan sempat ke Batu Kurau, Perak untuk meninjau antara lubuk dan stesen durian yang popular di negeri indah berkenaan. Saksikan visual ini. Lebih baik cepat pergi sulung, lambat sikit kau mendapat kabur. Batu Kurau, lokasi yang tidak asing lagi bagi penggemar raja buah dari seluruh negara, atau lebih dikenali dengan nama jolokan durian Tukuro dalam kalangan penduduk setempat. Tukuro merujuk kepada dialek tempatan yang bermaksud Batu Kurau. Batu Kurau juga merupakan antara pusat pengeluaran buah durian terbesar di Malaysia. Hari ini, kami dibawa oleh seorang anak muda tempatan, Megat Fahidayat, Megat Fuad, ke sebuah dusun durian yang terletak di Kampung Perak. Jalan. Hari ini makan tunggu. Ahmad Razali Mat Isa atau dikenali dengan nama Pakcik Dereh, 74 tahun, bersama isteri Debah Haji Saud, 64 tahun, mengusahakan dusun durian sejak 40 tahun yang lalu. Menjadi rutin Pak Dereh dan isteri untuk memastikan setiap biji durian yang dikutip dari dusunnya dibersihkan terlebih dahulu sebelum dijual kepada peraih bagi menjamin harga jualannya tidak terjejas. Ini antara durian yang menjadi permintaan orang bila datang Batu Kurau. Durian ni dipanggil durian nasi kunyit tu. Dia bentuknya lonjong, manjang ke bawah. Warna dia kuning, memanjang dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah menjadi permintaan bila orang daripada Kuala Lumpur banyak suka durian jenis ni. Panjang, kuning, dia manis dan berlemak dan tebal isi dia. Dah jual dah. Tang malam dah jual dah. Dah jual banyak ni je. So dah pagi sekali. So kita orang tengah duduk ni dah ada dengar 2 biji durian dah luruh dah. Nanti kita tengok jenis apa tu.
Tadi sambil kita duduk tu, tengok durian yang luruh pagi tadi. Kita terdengar bunyi beberapa biji durian dah luruh. So kita nak tengok kat mana durian tu. Kat bawah pokok ya. Jom kita tengok. Kita jalan-jalan dusun tadi, saya perasan pokok ni paling besar daripada pokok lain ni. Berapa usia pokok ni? Pokok usia dalam 30-40 itu ya. Lama 30-40 tahun? 30 tahun itulah. Saya fahamkan tadi, kat sini ada satu pokok yang menjadi kegemaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Apa rasa buah durian tu dengan buah durian yang lain? Pasal beza dia, lemak, manis. Warna dia isi kuning juga, tapi tebal. Biji kecil. Tak sampai biji-biji. Ada yang lain biji besar. Dia biji halus. Kadang-kadang tak ada biji. Berkeluasan 10 ekar dan mempunyai kira-kira 90 pokok durian kampung. Dengan setiap pokok mampu menghasilkan sebanyak 10 biji buah durian sehari. Bagi mengelakkan buah durian yang gugur rosak akibat dimakan haiwan liar, anak jati kelahiran negeri Perak ini akan melakukan rondaan dan mengutip buah pada waktu pagi dan petang setiap hari. Jika di bandar, kita boleh menikmati buah durian di tepi-tepi jalan tu. Berbeza di dusun ni, kita boleh memilih sendiri kualiti buah durian yang sedap dan elok. Tapi perlu diingat, tidak boleh terlalu lama di bawah pokok, dikuatiri buahnya akan luruh dengan tiba-tiba. Ni yang dah diluruh pagi tadi. Jadi kita pergi ke bangsa sana. Apa yang menariknya ketika berada di sini adalah kerana suasananya yang mendamaikan. Okey apa yang terdapat kita duduk di Mandar makan durian ni adalah suasana kat sini. Selain sedap dia ni, tapi suasana ni lagi puas. Lagi nikmat makan di dusun daripada di dalam hotel. Bukan? Suasana tu kan tak boleh dibeli sebenarnya. Kita masuk kampung, masuk dusun. Awak pernah masuk? Pernah sekali lah, tapi saya tak pernah. Saya pernah terjumpa durian yang dia jatuh time tu juga. Masih fresh kan, segar time tu. Masih baik tak kena kepala Dan. Tapi itu antara pengalaman. Dan sekarang ni kita berada di segmen Apa Khabar dan kita nak menjemput anda untuk menghubungi kami di talian ini 0377261603 untuk bersama dengan kami bercerita mengenai kenangan makan durian. Mungkin ada pengalaman yang istimewa, berbeza sikit. Macam Sofia pun berbeza kan, kabarnya pada yang 10 tahun tu kalau boleh nak cerita sikitlah. Saya sebenarnya bukan tak boleh makan durian tapi trauma. Sebab kan bila makan durian ni kita rasa panas. Lepas tu hidung saya berdarah. Dan rasa macam pingsan lepas tu. Kerana makan terlalu banyak? Kerana makan terlalu banyak. Saya teman ayah saya makan. Lepas tu nak hampir terpingsan pula tu. Sebab makan durian. Itu yang saya rasa. Itu pada usia 10 tahun? 10 tahun. Dan sehinggalah 20 tahun lepas ya. Sehinggalah sekarang Sehingga sekarang. Terbawa-bawa lagi pengalaman tu lah. Tapi saya dah mula makan balik lah. Nak biasakan diri. Sebab ni kan pengalaman kan. Macam rasa sayang lah. Kalau anda punya pengalaman sendiri. Sama ada pengalaman macam saya. Atau pengalaman yang berbeza. Mungkin antara durian yang anda pernah rasa. Dan ketahui dan boleh berkongsi dengan kita. Apakah perbezaan pengalaman anda. Kita nak dengarkan, hubungi kita sekarang. Ataupun kalau ada pengalaman. Sebab sekarang kita tahu harga dia memang agak menggerunkan juga. Kalau kita lihat semakin mencanak-canak harganya. Ataupun ada pengalaman makan durian yang murah. Betul. Kan dengan yang tidak berkira ataupun pengalaman makan RM1 ke RM10 ke pun dah dikira murah dah durian sekarang ni. Sebab durian boleh kita katakan antara menu yang agak mewah juga sekarang. Betul. Dengan harga-harga dan grade-gradenya. Kalau ada pengalaman sebegitu yang agak berbeza, hubungi kami di talian yang tertera ataupun kongsikan juga komen-komen di Facebook lah untuk kami bacakan. InsyaAllah. Kita ada Puan Hayati di talian daripada Johor kabarnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pengalamannya Puan. Saya daripada kecil memang peminat durian. Sampai sekarang dah kahwin pun sanggup ke Perak. Ke mana-mana teruk pun saya pergi. Hush, duduk di Johor ni? Saya duduk di Johor. Pernah satu kali saya pergi sampai ke Kampung Gajah.
dekat Sungai Perak. Kami meredah jam yang panjang untuk sampai ke sana dalam hujan. Sanggup nak pergi makan durian. Wah, hebatnya Puan. Tapi apa pengalaman yang boleh kongsikan tu, pergi merantau dan sebagainya kat Johor tu tak ada durian ke? Kat Johor ada durian. Tapi kadang-kadang dekat Johor dengan dekat Perak, dekat Pahang, rasa dia lain-lain tau. Betul. Kalau kita pergi kat Perak, rasa dia lain. Kita boleh pergi jumpa orang. Kalau kat Johor ni, biasa saya akan masuk ke kawasan kampung-kampung untuk cari durian tepi jalan, masuk kebun. Jumpa saudara mara di musim durian. Betul-betul kan? Durian ni menyatukan. Menyatukan. Betul. Puan, durian jenis kegemaran kalau boleh dikongsikan. Asalkan pahit, asalkan manis sikit dan sedikit berlemak. Memang favourite. Pahit, manis, berlemak. Itu lengkap tu, lengkap. Lengkap. Kalau saya balik ke kampung pun, abah saya akan cari durian sampai ke Jelebu, masuk kampung juga. Dahsyatnya. Okey, terima kasih Puan Hayati kongsikan pengalaman bersama kita. Jadi, yang pahit dan berlemak. Lagi satu apa? Manis. Manis tu mesti ada. Kita pemanggil yang seterusnya. Ada lagi? Ada lagi, seorang lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Cik Helmi. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya nak cerita pengalaman juga. Silakan. Pengalaman. Saya asal Perak. Memang tempat lubuk durian lah. Okey. Kuala Kangsar. Saya pun asal Kuala Kangsar. Dulu ni cerita pengalaman saya masa kecil lah. Masa saya umur belasan tahun lah. Okey. Saya memang kampung saya tu memang lubuk durian juga. Okey, pengalamannya Cik Helmi. Ya. Pengalamannya durian berderet sepanjang jalan kampung tu berderet. Wow, durian. Semasa musim durian tu lah. Durian macam-macam jenis. Kalau orang nak tahu kampung saya tu Kuala Kangsar, daerah Kuala Kangsar tu kawasan Manong. Manong Ya, Manong. Sampai ke hari ini ke macam tu? Hari ni dah kurang sikit pasal pokok dah tua-tua kan. So, tapi masih ada lagi lah. Okey, kalau di Manong tu berapa harga durian 1 kilogram? Sekarang ni kalau tak sampai macam kat Shah Alam ni tempat saya duduknya kan. Sekarang ni lebih kurang RM7-8 sekilo lah. Durian kampung ya? Ya, kampung. Kalau saya kenal ke adik-beradik sikit lebih kurang RM5 sekilo je. Betul lah tu, kalau kenal-kenal lagi murah ya? Lagi murah. Sampai kat Shah Alam dah jadi berapa tu Cik? Sampai Shah Alam saya pernah beli kat Shah Alam pun dah anak teringin sangat nak makan RM19, RM20 sekilo. Betul. Itulah lebih kurang harga kat Shah Alam macam itulah. Ya, betul. Itulah pengalaman dia. Dulu pun saya jaga durian pun. Kalau nak beli pun durian dulu main rangkap. Orang kata rangkap, orang Perak kata rangkap. 3 biji RM10. Pukal lah tu, beli pukal. Ya. Dia ada besar sebiji, ada besar, ada kurang besar, ada 3 biji RM10 dulu. Betul lah tu. Sekarang ni main timbang. Betul, dulu ada juga yang jual ikut harga kan? Ya. Sama kita kecil dulu kan? Apa semua dulu kata orang Perak rangkap 3 biji RM10. Satu rangkap. Kalau rasa banyak tu kan, dah tu banyak dia beli, banyak 3-4 ronggok dia beli, kita bagi beli seronggok. Baik, terima kasih Cik Helmi kongsi bersama kita pengalaman Cik Helmi. Semoga dapat durian yang elok kat Shah Alam tu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu antara yang boleh kita kongsikan. Lepas ni, apa kita bincangkan lepas ni? Kreativiti pizza durian. Pizza durian ya? Durian ni dia dah diinovasikan dalam pelbagai makanan lah. Saya rasa ni pertama kali saya dengar dalam pizza ni. Segalanya di Malaysia hari ini. Nanti dan metengkin kalau musim durian ramai berani nampak. Kome durian dah berbunga. Anak kita minang anak dara. Anak dara bodoh. Teman jumpa di padang Tenggala. Kata drama sakit jatuh cinta. Sakit lagi bila jatuh tangga. Kata drama cinta itu buta. Nasib baik teman tak meraba-raba.
Kembali bersama Ya. kami. Seperti yang dijanjikan, kami dah berada di luar untuk sesi Kreativiti pizza durian anak tempatan. Ya. Seperti yang boleh lihat ni durian-duriannya dah dijadikan dalam bentuk pizza. Datang dari bumi Melaka membawa sejuta kalimah durian. Sedangkan ini dia Pak Din. Ataupun nama penuhnya Kamarudin Abdul Kadir, pengasas Pak Din Pizza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh datangnya pagi ni. Pak Din datang dari Melaka ya? Dari Melaka. Pukul berapa betul taknya? Pukul 4 pagi. 4 pagi di Malaysia. Kita berikan tepukan hari. Ya. Terima kasih Pak Din. Ya Allah, jauh datang. Okey, Pak Din memang baru mula dengan durian ke atau memang dah tradisi Pak Din? Semenjak daripada tahun lepas. Okey. Daripada tahun lalu. Sebelum ni apa yang dibuat? Perisa apa? Kalau pizza. Biasanya kita buat yang sebelum ni daging, ayam, kambing, tuna, otak-otak. Otak-otak pun ada, pizza otak-otak? Pizza otak-otak pun ada. Jadi bagaimana timbul idea pizza durian ni, Pak Din? Jadi kebetulan pada masa tahun lepas tu, lepas balik buat COD kan, COD pizza. Okey. Kebetulan dah pukul 12 malam lah. Jadi nampak penjual apa durian ada kat perjalanan tu. Jadi jadi beli pizza, beli durian ni. Jadi bila beli durian ni bawa balik rumah, tengok anak dah tidur kan. Jadi durian kalau kita nak makan, nak simpan esok, bila dia dah pecah dah tak sedap kan. Dia tak ngam sangat. Jadi kebetulan tu Pak Din buka durian ni, letak dekat roti pizza, letak cheese, terus bakar. Oh, jadi lepas bakar tu tengok saya rasa okey pula. Kejut budak-budak yang tengah tidur. Kejut anak-anak yang tengah tidur. Lepas daripada kejutkan dia makan, dia ambil gambar, terus masuk dekat FB. Okey. Dan dapat sambutan. Dapat sambutan. Dan kebetulan masa tu pula pihak Fama Melaka ada buat karnival durian. Jadi dia jemput terus buat dekat sana pada tahun lalu. Jadi Pak Din memang salah seorang daripada usahawan bimbingan Fama Negeri Melaka lah. Jadi memang di-highlightkan masa karnival durian itu. Terus kita buat start daripada tu lah. Okey Pak Din, sementara kita berbincang ni boleh tak tunjukkan kita demo? Masa takut tak cukup, jadi kita tunjukkan demonya. Kita ke stesen yang berikutnya. Kita ke Duyung ya. Ini tempat Assalamualaikum. Pergi mana? Jadi dia lari pula. Bercakap dengan siapa lagi? Namanya siapa? Inilah tempat membakar durian ni. Tempat ni hubungan dengan Pak Din. Okey. Inilah anak Pak Din. Okey. Kau awak yang letak di Facebook tu? Bukan awak? Ada beberapa kru. Ada beberapa kru. Ada beberapa tim. Oh tak, maksudnya yang mula asal tu yang promote dekat Facebook. Bukan yang lain. Anak lain. Anak lain. Okey. Baik, sekarang apa yang boleh kita ni? Berapa lama macam mana nak memilih durian tu supaya yang durian dalam pizza tu yang berkualiti macam mana? Kita tanya ni. Okey, tapi inilah gambaran bagaimana mereka ni dididik menjadi usahawan. Ya, okey. Jadi biasanya awak menyediakan pizza lah? Saya hanya menyediakan pizza saja. Okey, sambutan orang ramai terhadap pizza durian ni macam mana? Alhamdulillah semakin ramai orang lah? Semakin ramai. Jadi paling banyak sehari berapa? Lebih kurang dalam kita ada 100 lah, 100 lebih kurang. Okey. Sambutan. Untuk durian lah. Okey, kembali kita ke sini ya. Okey. Langkah pertama apa sebenarnya? Kita kena ada dough. Kita kena ada dough. Dan lepas tu kita gunakan isi durian 100% IOI. Dan lepas tu kita letakkan cheese. Oh, isi durian IOI? IOI. Jadi boleh letak atas macam ni lah. Dia hasilnya yang dekat depan ni. Okey, jadi buah durian tu dia dicari sikit-sikit. Betul. Terus kita Pak Din, kita tak nak buat demo ke? Boleh. Okey, boleh. Boleh kita tunjuk sikit Pak Din, macam mana dia letakkan di atas? Siapa yang biasa buat ni, Pak Din? Yang biasa anak. Umairah, Okey, silakan. Kalau pergi Duyung tanya Pak Din ni orang tahulah Pak Din. Okey, silakan. Dia jadi pizza lah kan. Oh, dia dah disiapkan jadi macam ni? Dah siap sediakan. Okey. Kemarin ni pelajar ke apa? Ya, khusus apa? Khusus makanan. Pemakanan juga. Senang. Eloklah. Jadi yang ni memang isi durian 100% lah. Iyalah kan. Tukang kopeknya siapa Pak Din? Tukang kopek Pak Din dengan anak yang lelaki lah. Anak yang lelaki lah. Okey. Jadi Pak Din apa pantang larang kalau buat pizza ni ke apa? Ada tak? Dia pantang larang tak ada. Tak ada. Ada tak buah-buah durian yang tertentu, jenis-jenis tertentu yang lagi sedap, lagi naik rasa dia? Kalau yang sedap isi durian tu kita guna IOI lah. IOI lah. Tapi pernah cuba isi durian lain? Ada, durian kampung.
Tapi tak berapa naik ke macam mana? Dia okey juga rasa dia. Sebab ada yang rasa manis, ada yang kadang-kadang rasa macam pahit sikit kan. Okey, jadi kalau saya ada permintaan betul-betul nak musang king, layanlah Boleh. Oh, atas permintaan. Okey. Untuk anak lah tu. Harganya Pak Din, harga. Okey, harga dia Pak Din buat untuk 4 saiz. Okey. Kalau yang saiz yang kecil tu yang kita panggil baby pizza lah. Baby pizza. Baby pizza. Okey, yang tu RM10.90. Okey, baby pizza. Yang tu boleh makan untuk seorang lah. Okey. Kalau yang depan ni, yang tu saiz single tu. Yang tu RM25. RM25. Yang sebelah sini yang regular dia boleh guna untuk 4 orang lah, boleh makan untuk 4 orang. Yang tu RM35. RM35. Dan yang large? Yang large yang dekat depan ni, yang ni RM49. RM49. Okey, kita ambil yang large yang tu pizza ni yang dah Nak siap ambil masak. peluang ni nak rasa boleh. Kita bawa diri sendiri boleh. Silakan. Okey, Allahu Akbar. Oh, tu dah siap ke Pak Din? Tu dah siap. Hanif Nison tak nak cuba ke? Ni pun dah siap dah? Ini dah siap ni, tinggal untuk bakar saja. Okey, kita kena cuba. bakar kat oven dah. Boleh sekarang? Silakan. Saya tunggu yang Umaira buat lah sebab nampak Umaira buat. Ni Pak Din buat tak. Baik, Pak Din. Pak Din, mungkin nak kongsikan tak Facebook ke yang boleh kita kalau buat Facebook tempahan tu, sebagainya? Kalau Facebook tu di Pak Din lah. Facebook atas nama Pak Din. Ataupun Instagram tu pun sama Pak Din. PAKDIN.S. Dan satu lagi Pak Din ada buat delivery juga. Ataupun boleh datang terus ke Pasar Tani, anjuran Fama Melaka. Okay, Pak Din, kita nak tanya sikit pasal oven. Mungkin ada orang yang nak cuba kat rumah, mungkin lah kan. Jadi oven apa yang paling sesuai? Saya pun ada oven. Apa yang sesuai? Ni oven apa yang sesuai, apa istimewa gunakan oven yang ni? Ada tak nama kalau tertentu? yang oven ni memang kita guna untuk yang 100% guna gas. Jadi kalau buat event mana-mana ataupun buat function atau kenduri kahwin ke, kita boleh guna inilah, tak perlu nak pakai elektrik. Okey. Pak Din, sedap. Macam mana rasa dia? Memang bayangkan pizza yang gebu, durian yang lazat, kegaringan yang luar biasa. Hanif tak nak cuba ke? Saya nak cubalah ni tapi jauh sangat. Saya kena ke sini. Sendiri, itu dah macam memang lembut, dia digabungkan dengan lemak, manis. Orang kata rasa berkrim durian tu, ya Allah ya Tuhan, ku sedapnya. Boleh ke nak satu Pak Din? Okey, boleh. Saya nak Pak Din suapkan boleh ke? Kalau boleh. Manja ya. Ya, kan minta Umaira kena lari pula bapaknya kat sini. Okey, tak apa. Ambil sendiri dah. Biasa berapa minit Pak Din nak ni? Okey, kalau oven yang tu dalam sekitar 5 minit. 5 minit. 5 minit saja. Oh, dia boleh kosong macam ni ataupun letak atas macam tu? Pak Din, pernah terfikir tak buat pizza tempoyak? Belum. Kau boleh cuba. Tapi yang sekarang ni kita buat durian tu. Selain pada durian, cempedak. Wow. Dan juga Nangka madu. Dia kalau cempedak dengan nangka lah tu. Tapi sekarang ni dia tengah hot pizza durian lah. Okey. Sebab durian ni dia permintaan bermusim. tinggi Permintaan tinggi. Dan satu lagi repeat sale dia pun tinggi lah. Bila nak bagi saya rasa ni? Itulah. Ni sikit. Okey. Boleh saya boleh. Nak kongsi dengan saya ke? Tak apa. Tak ada pinggan dah ni Hanif. Tak baik di runas. Cabut. Cabutkan tak awak Okey Pak Din, sekali lagi kalau sesiapa yang nak hubungi ke macam mana ke nak dapatkan boleh di mana? Nak dapat tu boleh dapatkan di Taman Desa Duyung. Okey. Melaka lah ya? Ya. Dan satu lagi cawangan Pak Din di Bukit Baru. Oh, ada cawangan? Ada. Cawangan siapa jaga Pak Din? Anak. Sebab sekarang ni kan kita memang pelancungan tempatan. Jadi semua orang berkunjung ke dalam negara saja. Jadi ini mungkin antara tarikan terbarulah di Melaka, pizza durian Pak Din ni. Okey. Terima kasih susah payah datang 4 pagi bergerak ke Sri Pentas. Moga berkah rezekinya. Jadi kita ambil yang large ni RM49, Fitri Yahya yang akan. Sejujurnya memang sedap. Dipastikan anda nak, kalau nak rasa sendiri boleh buat tempahan dengan Pak Din sendiri. Encik Kamaluddin Abdul Kadir, pengasas Pak Din's Pizza. Lepas ni Sofia dan Hani akan berentap Tidak. Saya akan melihat kalian jejaka berdua ni berentap cara mengepek durian. Kita akan berehat seketika. Kembalinya di Malaysia Hari Ini. Bertempat di pusat agro pelancongan Relau Pulau Pinang, di sinilah tempatnya di mana pengusaha tempatan berpeluang menjual hasil pertanian mereka, terutamanya ketika musim durian yang telah tiba.
Berusia sudah hampir 55 tahun, Ahmad Kamil Esa atau lebih mesra dikenali sebagai Cik Mat telah berkecimpung dalam bidang perusahaan durian lebih kurang 22 tahun. Hitam ni kira buah yang orang carilah yang paling suka lah. Dan Cina panggil dia oci. Oci. Orang putih blackthorn lah. Blackthorn. Kita orang Melayu duri hitam lah. Yang keenakan rasa dia tu dan buah ni kerana isi dia tebal, lemah, manis dan ada pahit. Tak bisnes ni kerana saya betul-betul gemar. Dari kecil, umur saya 7 tahun sampai sekarang ni memang saya minat. Dan kebun yang arwah Tok Wan saya tinggal ni, saya usaha baliklah. Keadaan di gerai Cik Mat sentiasa meriah kerana gerai tersebut sering dikunjungi oleh pelanggan dari dalam dan luar negara. Rata-rata pelanggan yang datang ke gerai Cik Mat berpuas hati kerana bukan sahaja harganya murah, malah berkualiti tinggi. Sebenarnya saya selalu melalui jalan ni, tapi saya tengok ada buat promosi. Jadi di sini macam-macam jenis durian ada dan harga yang berpatutan lah. Jadi saya selalu beli sini lah. Sini masalah parking pun senang. Buah pun banyak pilihan. Harga pun orang kata nak banding tempat lain ke sini okey lah. Sedapnya bau. Setelah 4 jam saya bergerak daripada si pentas, akhirnya sekarang saya berada di gerai Cik Mat di balik Pulau Pinang. Dan ketibaan saya kali ini hanyalah semata-mata untuk mencari durian duri hitam atau lebih dikenali sebagai blackthorn yang menjadi kegemaran orang ramai pada masa kini. Jadi saya nak merasakan sendiri keenakan durian duri hitam ini. Jadi jom kita rasa sikit. Sedap Cik Mat. Rasa dia manis, lemak-lemak sikit dan ada rasa pahit sikit. Dan tak tipulah durian duri hitam ini telah menjadi durian kegemaran saya buat masa kini. Pada lewat petang harinya pula, kami berpeluang untuk ke dusun durian kepunyaan Cik Mat yang terletak tidak jauh daripada tapak penjualan itu. Kami diiringi oleh Muhammad Faizal, iaitu anak sulung daripada 3 orang anak lelaki Cik Mat. Dari saya umur lebih kurang dalam 16 tahun, bapa dah ajar macam-macam pasal durian kan. Memang hari-hari saya, lepas tu 2 orang lagi adik akan bantu. Setiap hari dari mula musim durian sampai habis musim. Hari-hari kita akan naik pagi pukul 6.30 sampai pukul 10 macam tu baru akan turun ke kedai untuk jual. Dan petang kita akan start naik mungkin dalam 6 atau 6.30 untuk ambil buah petang dan turun ke kedai pukul dalam 7.30. Setelah selesai proses pengambilan stok durian daripada pengusaha di dusun, Cik Mat akan bawa stok tersebut ke gerainya untuk terus dijual kepada pelanggan yang datang. Di arena durian. Ya, dan kita berada di sini hari ini daripada Pizza Durian. Kita berganjak pula, kita kenal variasi durian di pasaran. Awak tahu tak? Saya tahu. Tahu, confident Okay. Semua ni saya tahu. Semua tahu? Okey, yang mana holo? Yang mana holo? Mana ada? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, kita tanyalah dengan mereka yang berniaga ni lebih tahu. Kita kenalkan tetamu kita untuk hari ini. Encik Muhammad Nur Razik Abu Bakar dan Encik Muhammad Hairi Rosman. Assalamualaikum. Berapa lama dah jual durian ni? Daripada awal musim pertama lagi. Ikutkan dalam sebulan lebih dah lah. Sebulan lebih lah. Hari pertama start kita terus jual jalan lah. Betul. Okey, maksudnya dah ada pengalaman, dah nampak durian tu dah tahu dah. Durian apa? Kita nak sejujurnya kita belajar durian ni banyak pada sini dalam bulan ni lah. Sebab sebelum ni kita jual durian kampung saja. Oh, durian kampung. Jadi tahun ni kita cubalah nak cuba something new kita jual. Ya, ini adalah 6 jenis durian yang berbeza. Saya tengok ni memang tak boleh nak bezakan langsung. Tapi kalau kita nak kenal sikit mungkin boleh tunjuk ke kita macam mana apa beza dia, tengok duri ke, tengok warna ke. Tapi tadi Hairi ada kongsi sikit. Katanya tengok kepada ni.
saiz mahkota tu. Saiz mahkota? Duri-duri. Okey, macam mana tu, Dapat Harry? terangkan. Silakan. Kalau macam Musang King, mostly dia punya Musang King dia akan ada duri-duri macam ni. Dan untuk D101 dia akan nipis dan tajam. Okey. So itu beza dia. Okey. So, untuk yang macam tanglai ni, dia tak tajam. Oh, tak sakit lah. Dia tak tajam seperti Dia macam Cuba tumpul awak macam sikit. tu. D101. Macam tu ya? Dan juga batang dia sekali. Yang ni? So untuk D13 Aziz. D13 ataupun orang panggil kunyit sang kita, orang Melayu panggil. Durian kunyit? Oh, ni lah kunyit. Sebab dia punya kulit dia agak macam berpasir-pasir sikit. Dia bau dia pun agak kuat juga. Betul. So bau kunyit sedikit macam tu. Okey, 24? D24 dia agak mampat, tebal dan juga rasa macam dia berat. Dia macam ada isi yang penuh, yang agak-agak penuh macam ni. Lepas tu isi dia macam ni lah, warna putih. Okey. Betul. Ada beza tak? Ada orang kata beza antara durian dari utara dan selatan warna. Cuba teka, yang mana lebih pekat warnanya? Alah, mentang-mentang dia bawa balik dari cabaran ni. Kan, mana Acik awak tanya kami? Kalau utara agak-agak lah. Saya rasa utara kot. Mana lebih pekat? Mana lebih pekat warna dia? Utara. Utara. Selatan dia macam pudar-pudar sikit. Macam mana jawapannya? Jawapan dia dua-dua sebenarnya. Dua-dua sama kan. Dia ikut musim. Ikut musim. Dia ada setengah tepat tahun ni jadi, tahun depan tak jadi. Ada setengah tepat tahun depan jadi, tahun ni tak jadi. Kenapa macam tu? Di dalam Bakan kadang setengah kawasan banyak duriannya, setengah macam kurang tapi ikut musim. Jadi apa yang kenapa jadi macam tu? Sebab mungkin ada pokok baru. So kalau macam dekat Johor sekarang ada pokok baru. So buah dia cantik. So kalau dekat belah utara mungkin pokok dia dah lama, kurang sikit. Okey. Kita nak tanya berkenaan harga lah. Harry. Kenapa tahun ni macam mana harga dia? Perbezaan harga. Sebab ada yang kata harga melambung-lambung juga kan. Ada yang kata harga okey. Macam mana pendapat awak? Kalau macam last year, diorang akan jual by bakul, longgok, sebiji sekian. Sekarang ni kita orang ambil daripada supply tauke pun akan beri kilo. So kita orang kena jual by kilo dulu. Sebab dia durian dia ada 3 musim. Musim pertama, musim kedua, sekarang kita dah masuk dalam musim kedua. Kalau musim ketiga ni durian sangat banyak. Durian sangat banyak. Sangat banyak. Durian harganya lebih inilah. Ya. Durian runtuh. Betul, dia panggil durian runtuh. Itu kita tak kira kilo dah, kita jual ikut biji je. Okey, sekarang ni kalau ikut reputasi Musang King masih harga tertinggi ataupun ada lagi yang boleh lawan harga Musang King? Ada lagi yang boleh lawan Musang King. Itu jenis apa? Blacktron. Oh, okey. Duri hitam lah. Itu berapa range dia? Setakat ni saya tengok untuk Blacktron 1 kilo RM60. RM60? Saya beli 70. Ada dalam 4-5 ulas je. Tapi saya nak tanya kenapa mahal sampai macam tu? Apa special, istimewa sangat Blacktron tu? Sebab rasa dia. Rasa dia satu, rasa permintaan banyak dan juga buah tu sikit. Jadi atas sekarang high demand. Sebab awak dah kata rasa tadi. Apa kata kita rasa? Ya, betul. Boleh tak saya nak rasa tanglai tu? Mengikut harga. Tanglai. Saya suka yang pahit-pahit sikit. Ni pahit kampung. Ni berlemak. D13. Berlemak dia sendiri. Okey, kita cuba saya ambil tanglai. D24 lah. Okey. Saya ambil yang ni. Saya cuba sendiri lah ya. Sebab kita kena jauh-jauh juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama dia apa? D13. Bukan D103 ya, Hanif. Ada tau. D103. So macam mana rasa dia? Pahit-pahit sikit. D24 ni memang tebal isi dia. Ni asal-usul ni dari mana ni? Johor. D13 ni dia nipis je sikit je isi dia tapi rasa dia padu orang cakap. Padu. Betul. Tanglai macam mana tanglai? Ini terpasti ciri rasa saya yang rasa memang autentik, memukau dan kayangan. Wow. Di tanglai. Apa tu? Oh, tanglai. Dia memang jarang jumpa tanglai ni. Tanglai dia memang jarang jumpa sebab dia daripada Johor saja. Negeri lain tak ada. Pokok dia dekat Johor saja. So kalau kita orang dapat pun kita akan dapat sikit. Kita ada persoalan soalan daripada penerbit kita. Betul ke nak pilih yang terbaik ni kita kena goncang durian tu? Betul juga. Tu salah satu dia. Itu sebenarnya kita nak cek sama ada dia masak ataupun tak masak. Kalau dia ada bunyi geduk-gedak tu, kira dia dah masak ah. Dia kena ada bunyi. Geduk-gedak tu masak. Betul. Tunjuk sikit boleh cara yang betul untuk goncang. Kalau saya goncang durian ni entah. Macam tu Tak ada bunyi tu. Tak ada bunyi. Musang King senang bunyi sikit. Okey. Bunyi mahal sikit. Saya ambil Musang King ni
Ni. Dia tak lupa. Kena pegang baru dapat rasa. Sekejap cuba. Cuba saya cuba ni jap. Okey. Ada tak macam Tak apa, saya pegang. something? Ada something. Betul. So kita boleh rasa dia solid kat dalam tu lah. Yes, betul. Kalau dia macam terlalu mampat, kiranya buah tu masih keras lagi. Isi dia masih keras lagi, ulasan masih keras. Jadi macam tak main. Jadi saya dah goncang-goncang ni, saya punya lah ni. Amboi, saya nak goncang-goncang yang musangking boleh? Musangking ni berapa sekilo? 1 kilo kita orang jual RM40. RM40. Oh, kira masih bawah harga pasaran jugalah. Okey. Jadi hari ini bukan saja kita nak kenal durian, nak buat menu lain dengan durian, tapi kita juga nak mencabar dua jejaka MHI kita hari ini. Buat apa? Versus Factory Yahya. Cara untuk mengopek durian, siapa yang terpantas, siapa yang terbagus, siapa yang teknik dia terbaik. Ya, baik. Apa tips dia, Aziz dan Harry? Tips dia, kita cari isi dia dulu kat mana. Cari isi dekat sini. Ini urat dia. Kita akan nampak macam garisan sedikit kat sini, macam ada stang kat sini. Itu urat dia? Itu urat dia. Jadi kita kena potong ikut betul-betul urat dia ataupun orang panggil alur dia. Okey. Ini untuk semua buah sama? Semua sama. Itu yang paling senang lah. Ini kalau yang nampak urat je lah. Urat. Tapi kadang-kadang ada yang tak nampak kan? Betul. Itu kita kena jap, saya belum kira lagi. Okey, kita tak kira macam tu, dia kira kualiti. Okey. Tuan, dia pakai glove tuan. Mana glove? Tak apa. Saya okey. Okey, Hanif mulakan dulu lah. Okey. Potong dulu kita. 3, 2, 1. Betul ke teknik ni? Betul. Kita cari alur dia, kita cari bunga dia, cari alur kat tepi tu, lepas tu kita letakkan kat alur. Dalam bagi masuk Itu kuat lagi. Kepak. You can do it. Sikit je. Ya. Wow. Itu dia. Yes. Macam senang je nak kopek ni. Wah. Hebatlah. Sebab saya dah training kat rumah. Okey, sekarang kita tengok Tuan Factory Yahya. Hati-hati. Siap glove, tak tahu lah glove tu dia pakai macam mana tu. Ada satu tangan terkeluar. Okey. Dihalah pengalaman selama 10 tahun. Tapi betul kan, kena ada teknik kan nak membuka ni, sebab kita nampak penjual dia macam laju banyak jenis cara buka dia. Pakai pisau beli kat sap tu buka. Saya nak cuba boleh? Boleh. Okey, kita tengok. Ada durian. Saya jangkakan tak menjadi, silakan. Mana? Sofia ambil musangking Ini ke? Musangking sini ya. Yang tu. Itu besar. Diorang dapat kecil-kecil. Yang ni lah. Tengok alur-alur tapi dia. tajam. Awak kena pakai glove. Okey. Sebab yang ni di 13 dia agak tajam sikit, jadi saya perlukan sarung tangan. Sebab orang kata durian yang kita kopek sendiri lagi sedap. Biasanya kita tengok orang lelaki je yang kopek durian. Jadi hari ni kita nak cabar diri sendiri lah ya. Wanita betul kita yakin buat. Kita cuba. Okey. Macam ni betul pakai glove. Cari alur. Betul yang pegang macam ni? Betul. Ya Allah, tajam. Masuk je. Cepat je. Kopak kan dia? Yes. Oh, yes. Lagi cepat lah. Way to go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan wanita juga boleh mengopak duriannya, tapi tajam. Alhamdulillah. Tapi disebabkan Sofia tu ada apa? Nampak hati Sofia. Macam remuk je. Okey. Sebenarnya dia kena pandai gunakan teknik lah kan sebenarnya. Kita kena pandai cari alur dia. Tapi dalam banyak-banyak kata durian sekarang ni yang orang kata mungkin yang semakin dilupai antara jenis durian yang sebab kita sekarang degah dengan blackthorn, kita dengar apa musangking sebagainya, ada tak durian lain yang mungkin kita lupakan sikit tapi sedap. Sebagai contohnya kucing tidur orang panggil. Kucing tidur. Ya, betul. Lepas tu durian apa lagi hari? Banyak macam tadi cakap D103. Pun dah tak ada kan? Ada. Ramai yang cari yang macam popular-popular ni kan. Musangking, IOI, blackthorn. Macam tu. Ada banyak jenis. Sebab kami bawa masuk ni dekat market pun sebab permintaan tinggi untuk durian-durian yang ni. So kalau orang nak cari di mana kalian lokasinya? Dekat Jalan Kuchai Lama. Jalan Kuchai Lama dekat je. Ada logo apa? Kita orang dekat HNH ke tak ada? Tak ada. Kita orang dekat traffic light NSK Kuchai Lama. Okey. Boleh cari kami. Dekat je tu sebenarnya. Sebab dah hari-hari mahal durian. Ada tak rasa jemu ke atau macam mana? Saya pun dah jemu dah. Okey, kalau suruh kalian masak ni makan ni memang
Tolak tepi dulu lah. Tepi dulu. Makan benda lain dulu lah. Kalau kami tutup mata bagi durian boleh rasa yang di jenis apa kan? Boleh. Sebab rasa dia lain-lain. Okey. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada kalian berdua berkongsi dengan kita cara nak kopak durian, cara nak kenal pasti. Terima kasih Encik Muhammad Nur Raziq Abu Bakar dan juga Muhammad Hairi Rosman. Semoga meletup lagi pengusahaan durian lepas ini. Amin. Kita maaf ya semakin banyak. Tak apa semua. Dah makan mau minta maaf ya. Sedap betul sebab semua Jarang tau nak tengok dia kurang tanya soalan. Oh ya. Menikmati. Dia makan je. Betul. Dia makan je dia kurang tanya soalan. Sebab kalau nak kekal slim ikut mereka, jadilah penjaga durian. Alamak, terasa sekejap. Baik, terima kasih ucapkan kepada anda semua juga kerana meluangkan masa bersama kita di Malaysia hari ini. Esok kita akan bawakan topik berkenaan dengan keselamatan data peribadi kita. Cara untuk kita memastikan keselamatan data kita. Ya, baik. Sebab sekarang ni kan kita nak mengimbas masuk ke kedai, ke premis, perlu mengimbas QR code kan. Jadi ada kebimbangan di situ. Esok kita akan huraikan. Kadang ada juga kes yang mana ada orang mengorat ya selepas dia mengambil maklumat nombor telefon daripada individu. Fetri lalu kena ke? Selalu kena. Okey, ada nak nyanyi apa-apa ke hari ni? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Itu saja. Okey. Kita dah sambung makan durian. Terima kasih. Kita jumpa lagi esok. Jumpa lagi. Ya. Sakit jatuh cinta, sakit lagi bila jatuh tangga. Kata dema, cinta itu buta. Nasib baik teman tak meraba-raba. Bila musim royan, dema mula bengkel. Jangan silap sikit, nanti dema tengkit. Kalau musim droyan rame berani nampak, apa dia nak heran saman boleh bayar. Oh kamu droyan udah luruh, lebih baik cepat pergi sulung. Lambat sikit kamu dapat abung. Kalau tidur jawabnya tinggal pokok. Duit droyan yang tua nak ke Mekah, yang muda kata nak menikah. Musim droyan banyak saudara mara. Bila nebah seekor tak nampak muka. Weh penuh orang kampung bila musim droyan. Apa gila kan kamu? Droyan dah luruh. Suluh cepat. Apa baik kamu timpa di droyan tumbuh kamu. Bila musim droyan, dema mula bengkel. Jangan silap sikit, nanti dema tengkit. Kalau musim droyan, rame berani nampak, apa dema nak heran saman boleh bayar. Oh kamu droyan udah luruh,